Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, alhamdulillah, kita bertemu kembali dan kita akan sambung pelajaran kita. Sekarang ni kita dah masuk pada pelajaran 6, iaitu adab di sekolah. Okey. Walaupun buat masa sekarang ni kita tidak hadir ke sekolah disebabkan oleh perintah kawalan pergerakan, tapi itu tidak menjadi halangan untuk kita belajar adab di sekolah. Di sekolah pun ada adab yang kita perlu amalkan. Ada cara-cara dia, macam mana nak datang sekolah, apa yang kita kena buat dekat sekolah, dan kenapa kita datang ke sekolah. Itu semua ada cara dia, bukannya main hantam macam tu saja. Okey, baik, kita mulakan dengan topik yang pertama, baca dengan lancar. Okey, yang ni cikgu nak kamu sama-sama baca dengan cikgu, ya. Okey, yang pertama ialah saya murid tahun 2 cerdik. Tapi kamu pelajar tahun 2 Al-Mutawalli lah. Okey, teruskan. Saya suka pergi ke sekolah. Setiap hari saya bangun awal pagi. Saya membersihkan diri dan gosok gigi. Membersihkan diri ni makna kata mandilah. Kemudian saya memakai pakaian sekolah yang bersih dan kemas. Setelah solat subuh, saya bersalaman dengan ibu bapa. Saya ke sekolah menaiki bas. Ibu berpesan supaya berhati-hati ke sekolah. Ayah menasihati saya supaya belajar bersungguh-sungguh. Okey, siapa yang tak dapat tu boleh rewind balik lah. Okey, dia menceritakan tentang macam mana perihal dia sebelum ke sekolah, apa yang dia buat sebelum ke sekolah. Kalau kita baca pada poin yang ketiga, dia kata setiap hari saya bangun awal pagi. Ini menjadi kebiasaan lah, sebab sekolah bermula pada awal pagi. Sekolah tidak bermula pada waktu tengah hari ataupun petang dan malam. Pada poin yang keempat, dia kata saya membersihkan diri dan gosok gigi. Sebelum datang ke sekolah, kena bersihkan diri dahulu, kena mandi dan kena gosok gigi. Tidak boleh datang ke sekolah dalam keadaan yang busuk, yang kotor, mulut berbau. Tidak boleh. Seterusnya, kemudian saya memakai pakaian sekolah yang bersih dan kemas. Di sekolah ada pakaian dia. Sebagai contoh, macam di sekolah kita, pada hari Isnin pakai baju apa, Selasa pakai baju apa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Ada pakaian dia, ada baju dia, dan kita kena pakai baju tu sahaja. Tidak boleh pakai baju lain. Pakai t-shirt macam duduk dekat rumah ke, ataupun pakai seluar macam kita nak pergi jalan-jalan ke, tidak boleh. Dan mesti memakai kasut, tidak dibenarkan memakai selipar. Setelah solat subuh, saya bersalaman dengan ibu bapa. Okey, cikgu nak sentuh sikit pasal solat subuh ni. Cikgu nak kamu semua set dalam minda, bangun pagi bukannya untuk pergi ke sekolah, tapi bangun pagi untuk solat subuh. Kenapa cikgu cakap macam tu? Sebab kalau hari cuti boleh bangun lewat ke? Tentulah tidak boleh. Kenapa? Sebab untuk menunaikan solat subuh. Kalau kita bangun pagi untuk menunaikan solat subuh, tak kisahlah sekolah ke, tak sekolah ke, hari cuti ke, kita tetap kena bangun pagi. Tapi kalau kita set dalam minda kita kena bangun pagi untuk pergi ke sekolah, nanti pada hari cuti, hari yang tidak sekolah, kita akan bangun lewat. Itu kita tak nak lah. Saya bersalaman dengan ibu bapa. Sebelum pergi ke sekolah, jangan tinggal untuk bersalaman dengan ibu bapa.
saya ke sekolah menaiki bas. Ini terpulang lah pada masing-masing, sama ada dia naik bas ke, naik kereta ke, naik motor ke. Tapi so far dekat sekolah kita, cikgu perasan tak ada kot yang naik bas. Ibu berpesan supaya berhati-hati ke sekolah. Ini kebiasaannya lah. Ibu dia akan pesan hati-hati dekat sekolah. Jangan buat benda yang bahaya. Jangan bergaduh dengan kawan dan sebagainya. Ayah menasihati saya supaya belajar bersungguh-sungguh. Seorang ayah dan seorang ibu, dia nak melihat anak dia berjaya. Jadi dipesan untuk berhati-hati ke sekolah dan juga belajar bersungguh-sungguh. Kita pergi pada muka seterusnya. Okey, tujuan pergi ke sekolah. Okey, kita pergi ke sekolah ni untuk apa? Kita buat sesuatu ataupun kita pergi ke sesuatu tempat tu mesti ada sebab dia. Tak boleh saya saja pergi, tak. Okey. Yang pertama, untuk menuntut ilmu. Ini memang inilah menuntut ilmu, sama ada ilmu akademik ataupun ilmu agama. Tak ada masalah. Kita belajar dua-dua. Tak ada masalah. Yang kedua, cemerlang dalam peperiksaan. Yang ni cikgu nak tambah sikit lah. Kita bukan sekadar nak cemerlang dalam peperiksaan, tapi kita nak cemerlang di dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, dalam kehidupan kita. Bukan sekadar cemerlang dalam peperiksaan. Jadi cikgu nak minta apa yang kamu belajar dekat sekolah, tak kisahlah sekolah rendah ke ataupun akan datang insyaAllah pada sekolah menengah nanti, apa yang kamu belajar tu cuba aplikasi dalam kehidupan kamu. Yang ketiga, mendapat pengalaman. Pengalaman belajar lah. Tak semua yang ada pengalaman belajar. Ada kanak-kanak yang usia sama dengan kamu, terpaksa berhenti belajar, terpaksa tolong mak ayah berniaga, bekerja sebab tak mampu dari segi kewangan untuk bayar yuran. Jadi kalau kamu dah belajar, sekarang ni tengah belajar, manfaatkan peluang tu sebaik mungkin. Yang seterusnya, mendapat rakan. Rakan yang kita dapat di sekolah ni, dia mestilah berlainan sikit daripada rakan yang kita dapat dekat tempat lain. Contohnya kita dapat rakan dekat pasar dengan rakan dekat sekolah, tentulah lain jenis dia. Seterusnya, mendapat rahmat Allah SWT. Sebab apa? Sebab bila kita belajar, menuntut ilmu, lagi-lagi ilmu agama, itu kita akan dapat pahala, dan Allah Ta'ala akan sayang ke kita. Seterusnya, tahu baik dan buruk. Kita tahu perbezaan yang baik dan buruk. Apa benda yang boleh membuatkan kita mendapat pahala dan apa benda yang boleh membuatkan kita mendapat dosa. Jadi kita tahu. Bila kita tahu ni, barulah kita tahu, okey, benda ni boleh buat, benda ni tak boleh buat. Tolong orang itu perkara yang baik. Mencuri barang orang tu adalah perkara yang buruk. Mendapat pahala, macam tadilah yang cikgu cakap tadi. Apabila kita menuntut ilmu yang kita dapat tu kita amalkan, kita aplikasi untuk perkara yang baik, kita akan mendapat pahala. Dan seterusnya, mendapat kejayaan pada masa hadapan. Pada masa hadapan ni, tak kisahlah masa hadapan yang jauh ataupun masa hadapan yang dekat. Sebagai contoh, kamu belajar matematik dekat sekolah. Tujuan dia supaya nanti bila kamu nak membeli sesuatu barang di kedai, kamu tahu kamu kena bagi duit berapa, ada baki ke tidak, dan seterusnya macam itulah. Okey, seterusnya, adab-adab di sekolah. Ini dia adab-adab di sekolah. Apa yang kita kena buat dekat sekolah? Yang pertama, menghormati guru. Guru, cikgu, ustaz, ustazah, teacher, sir, terpulanglah. Seterusnya, belajar bersungguh-sungguh. Di sekolah ni kena belajar bersungguh-sungguh, bukan bermain bersungguh-sungguh. Kita belajar bersungguh-sungguh. Nanti bila dah balik, waktu petang ke apa ke, boleh main, tak ada masalah. Boleh main, tak ada masalah, cuma bukan di sekolah. Seterusnya, tidak merosakkan harta benda sekolah. Kursi, meja, pintu kelas, pintu tandas, tingkap, itu tidak boleh rosakkan. Sebab harta benda sekolah ni bukan harta benda kita. Jadi tak boleh nak sewenang-wenangnya. Even kalau harta kita pun kita tak boleh nak rosakkan. Seterusnya, menjaga kebersihan sekolah. Tak boleh buang sampah merata-rata. Kalau itu jadual tugasan, jadual tugasan kita kena sapu sampah, kita kena buang sampah
daripada tong sampah tu, itu tugasan kita lah. Kena buat, kena jaga kebersihan sekolah. Ini yang ini kita kena buat bersama, bukannya seorang je kena buat, sama-sama kena buat. Okey, seterusnya beratur kita ketika membeli makanan di kantin. Ini sekolah kita tak ada kantin lagi lah, tapi ala kulli hal kena beratur juga. Nak masuk ke kelas ke, nak keluar ke kelas ke, nak kena beratur ke mana ke, kena beratur. Seterusnya membaca doa sebelum memulakan pelajaran. Ini apa yang kita buat lah. Setiap kali kita nak belajar, kita kena baca doa. Even belajar secara online, belajar CPDPR ni pun kena mula dengan membaca doa. Seterusnya tidak membuat bising di dalam kelas. Jangan buat bising. Sebab apabila kita buat bising, kita dah mengganggu kawan-kawan kita yang lain untuk belajar. Dan ini satu perkara yang tidak patut berlaku lah. Jangan buat bising. Bila buat bising, kita mengganggu kawan kita yang nak belajar, dan kita mengganggu cikgu yang nak mengajar tu. Cikgu tengah bercakap, kita pun nak bercakap. Tak boleh. Seterusnya tidak bermain ketika guru sedang mengajar. Tak boleh buat bising dan tak boleh bermain, main baling-baling barang, main kejar-kejar dengan kawan, tidak boleh. Seterusnya yang terakhir, mematuhi disiplin dan peraturan sekolah. Kena ada disiplin dan kena patuhi peraturan sekolah. Di sekolah ni ada undang-undang dia, ada peraturan dia. Bukannya boleh buat sesuka hati kita. Tak boleh. Ada, kena ikut disiplin sekolah dan juga peraturan sekolah. Jadi wallahu a'lam bissawab. Sampai sini saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.